Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala pada kita malam ini, pada hari-hari yang mungkin kita disibukkan dengan macam-macam perkara, yang mungkin kita boleh pergi sana, boleh pergi sini, dan mungkin juga boleh berehat di rumah, mungkin juga boleh pergi makan angin dengan keluarga, mungkin juga boleh pergi untuk bersia-sia di tepi pantai. Tapi diberikan keistimewaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, diberikan kelapangan waktu kepada kita untuk menjejakkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedatangan kita tidak membawa pulang tangan yang kosong. Kedatangan kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tetamu Allah akan bawa pulang hadiah yang besar. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana kalaulah seseorang jadi tetamu kepada Allah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kira-kira dia akan dapat. Kita kalau jadi tetamu ke rumah seseorang, ada orang jemput kita datang jadi tetamu, maka kita akan dilayan seperti mana layanan yang dituntut sebagai seorang tetamu. Kita akan diberikan layanan yang istimewa, diberi makanan yang bagus, diberikan minuman yang bagus. Kalau kita ni akan menjadi seseorang yang sangat istimewa pada hari tersebut, kerana kita ini adalah tetamu kepada seseorang. Kalaulah kita jadi tetamu kepada satu orang manusia, dilayan sebegitu, bagaimana kira-kira kalau kita jadi tetamu kepada Tuhan sekalian alam? Kira-kira apa yang akan kita bawa pulang kalau lepas kita balik daripada menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baginda Nabi sebutkan di dalam hadis, ketika mana seseorang ataupun satu kumpulan manusia hamba-hamba Allah berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berdoa, maka mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kata baginda Rasulullah SAW, Inna Allaha yastahyi an yarudda 'abdan idza madda yadahu an yaruddahu safira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala segan atau malu untuk memulangkan balik hamba-hambanya yang datang dengan menadah tangan memohon kepadanya, lalu Allah tidak akan biarkan tangan kosong, sehingga tangannya yang memohon kepada Allah akan dipenuhkan dengan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini, kita bila mana berkumpul dalam perkumpulan seperti ini, lalu kita berdoa kepada Allah, setelah daripada solat ke, setelah daripada majlis ke, kita duduk di bangunan yang bukan hanya dilihat dengan bangunan putih ini, tidak, tapi lihatlah bangunan ini sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak tengok dari segi struktur bangunan ini, dengan kipas, dengan lampu, dengan aircon, kadang sebagian orang kata, aku duduk di rumah lagi cantik pun. Kita punya rumah mungkin lagi istimewa, kita punya rumah mungkin lagi hebat daripada bangunan seperti mana bangunan ini. Tapi bangunan ini tidak dilihat dari segi strukturnya. Al-ibaratu laysat bil mabani wa innama bil ma'ani. Maksudnya sesuatu itu tidak dilihat pada bentuk bangunannya, tapi dilihat apa yang ada di dalamnya. Tempat ini, kalaulah ianya sebagai satu bangunan yang dalamnya buat apa-apa aktiviti lain, maka bangunan itu tetap sama. Tapi oleh kerana tempat ini digunakan khas untuk beribadah kepada Allah, digunakan sebagai tempat untuk kita salat 5 waktu, digunakan untuk tempat untuk kita buat majlis ilmu, maka tempat ini adalah tempat yang istimewa. Duduknya kita di sini, duduknya kita yang dapat pahala. Tak sama macam mana kita duduk 1 jam hari ini, 2 jam hari ini di surau ini, berbanding dengan kita duduk di tempat lain.
Walaupun dulunya kita di tempat lain, di tempat yang lebih selesa, tapi adakah sama nilai kita duduk 1 jam di sini dengan 1 jam di luar tersebut? Pastinya tidak sama. Yang membezakan ini, yang membezakan ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pulang dengan tangan yang kosong, kecuali kita akan pulang dengan membawa berbagai hadiah. Apa hadiah yang kita akan bawa pulang? Bukan kita akan bawa pulang hadiah itu dilihat dari segi makanan yang akan dihidangkan, bukan itu. Tapi yang akan kita bawa pulang adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang diampunkan oleh Allah bila mana kita berkumpul beramai-ramai di sini, lalu kita berdoa kepada Allah, doa kita akan dimustajabkan oleh Allah. Sebabnya apa? Kita berdoa di rumah Allah, ramai di sini yang berdoa. Kita tak tahu daripada ramai-ramai yang kita berdoa tadi, siapa punya doa yang Allah Ta'ala kabulkan. Dengan berkat siapa yang Allah Ta'ala akan kabulkan semua permintaan kita. Sebab itu, bila mana kita datang ke tempat-tempat seperti ini, kita kena datang dengan satu harapan yang besar kepada Allah. Kita kena datang dengan satu husnuzan, sangka baik kita kepada Allah. Apa yang kita datang di sini, kita mohon kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hadiah yang paling istimewa yang akan kita bawa pulang setelah daripada majlis ini, ataupun setelah daripada setiap kali kita datang ke rumah Allah. Yang akan kita bawa pulang adalah hadiah berupa pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, berbicara tentang bulan Muharram. Tadi pengurusi majlis memulakan dengan satu ayatul Quran yang menceritakan tentang hijrah, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang niat seseorang bila mana membuat sesuatu. Apa yang dia niatkan, maka sesuai dengan niatnya, dia akan dapat perkara tersebut. Dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau pun satu orang berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah, dan kalau hijrahnya itu bukan ikhlas kerana Allah, tapi kalau hijrahnya kerana seorang wanita, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau satu orang yang berhijrah untuk dapatkan dunia dan isinya, atau untuk menikah seorang perempuan, hijrahnya tadi dia tinggalkan keluarga. Itu hadis tadi merujuk kepada suatu keadaan realiti yang berlaku ketika hijrah Nabi Muhammad SAW dulu. Zaman bagi Rasulullah dulu, sahabat Nabi yang Nabi perintahkan untuk tinggalkan Makkah pergi ke Madinah berhijrah, masing-masing pun keluar, tinggalkan keluarganya, tinggalkan anak isterinya, tinggalkan perniagaannya, tinggalkan kaum kerabatnya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan perniagaannya, semua ditinggalkan, berhijrah, tinggalkan Makkah pergi Madinah. Tapi Nabi sebutkan di sana ada juga yang berhijrah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul SAW. Dia tinggalkan semuanya, tinggalkan ahli keluarga, berkorban segala-galanya, tapi hijrahnya itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul. Apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha. Barang siapa yang berhijrah untuk dapatkan dunia dan juga isinya, maksudnya hijrahnya itu bukan kerana Allah, tapi untuk dapatkan sesuatu. Awil qaratin yankihuha, atau hijrahnya untuk apa? Untuk bernikah dengan seorang wanita. Kenapa Nabi sebut macam tu? Sebab ketika itu memang pun ada satu orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah untuk apa? Untuk nikah seorang perempuan. Namanya apa? Namanya disebutkan sebagai Muhajir Ummu Qais. Lelaki itu tak disebut siapa namanya, dia rahsiakan kerana untuk menjaga aib. Jadi hanya dikenali dengan namanya Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais ni apa dia? Orang yang berhijrah demi Ummu Qais, demi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ini berlaku di zaman Rasulullah. Satu orang dari sekian realitinya, Nabi suruh dia tinggalkan segala-galanya, dibuat. Keluarganya ditinggalkan, perniagaannya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan,
Zahirnya nampak untuk apa? Zahirnya nampak hijrah kerana Rasulullah. Zahirnya nampak untuk membantu agama Nabi Muhammad SAW, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikatnya tak ada orang tahu. Rupa-rupanya fulan ini berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah untuk apa? Dalam hatinya untuk bernikah dengan seorang perempuan namanya Ummu Qais. Maka lelaki itu dikenali sebagai Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah demi untuk seorang wanita. Maka kata baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu diukur dari segi niatnya. Amalannya bergantung kepada niat. Amalannya bergantung bukan kepada zahirnya, bukan kepada apa yang dibuat. Niat untuk dibuat amalan itu supaya apa? Walaupun realitinya, zahirnya dia tinggalkan semua ahli keluarga, harta benda semua tinggal, bersusah payah daripada Mekah pergi ke Madinah. Zahirnya nampak macam tu, tapi realitinya dalam hatinya dia pergi hijrah untuk apa? Untuk menikahi seorang wanita. Maka kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia berniat. Maksudnya dia berhijrah untuk menikahi seorang perempuan, maka itulah yang dia akan dapat. Dia tidak akan dapat pahala berhijrah kerana untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hijrah Nabi Muhammad SAW di zaman itu pun Nabi mengingatkan kepada kita, ada orang yang zahirnya berbuat baik tapi realitinya antara dia dan Allah sahaja yang tahu. Realitinya dia buat perkara tersebut untuk apa? Dia dengan Allah dia yang tahu. Kita semua datang salat hari ini, biarlah kita punya niat semuanya ikhlas kerana Allah. Kita punya niat tak ada orang tahu. Jadi kita tidak layak untuk mempersoalkan niat orang lain. Jangan kita persoalkan niat orang lain, kerana tak ada orang yang boleh baca hati orang lain. Tapi kita punya niat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berbuat baik untuk dapat nama, untuk dapat pujian, untuk dapat sesuatu. Jangankan berniat macam-macam ketika datang ke masjid. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang pergi perang dan sanggup mati, tapi niatnya bukan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Niatnya hanya untuk dapat harta rampasan perang. Dalam peperangan Uhud berlaku realiti zaman Rasulullah ni. Dalam peperangan Uhud, seorang sahabat yang meninggal. Maka bila dia gugur syahid dalam peperangan, sahabat-sahabat dia kata, betapa untungnya lelaki ini yang gugur syahid dalam perang. Maka apa kata Nabi? Nanti dulu, kamu jangan cakap begitu. Cuba kamu pergi cek lelaki itu semua. Ini orang dah mati syahid, dah mati dalam perang ni. Nabi suruh pergi cek. Bila pergi cek dia punya baju, buka baju dia tengok ada tersimpan beberapa harta rampasan perang. Maka apa kata Nabi? Lelaki ini sebenarnya datang perang untuk dapat harta rampasan perang. Mati macam tu je. Tak dapat mati syahid pun. Yang ni nak bagi tahu, orang berbuat sesuatu kebaikan disembunyikan dia punya niat, tak ada orang tahu. Ini berlaku zaman Nabi lagi berlaku, apalagi zaman kita sekarang. Maka tanggungjawab kita di sini untuk memperbaiki niat kita masing-masing bila kita berbuat baik. Jangan kita hanguskan kita punya kebaikan yang kita buat dengan niat-niat yang tidak baik. Banyak orang datang ke masjid, datang ke surau untuk solat 5 waktu, tapi datang niatnya untuk apa? Untuk bagi tahu kepada jiran-jiran dia ni orang baik. Nak bagi tahu kepada jiran dia ni kaki masjid. Buat apa bagi tahu kepada jiran? Yang masukkan kau dalam syurga kau punya jiran, yang selamatkan kau daripada neraka kau punya jiran, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga kita punya niat masing-masing, dan niat ini tak boleh diukur kepada orang lain. Bukan kita punya tugas untuk menghitung niat orang lain. Ini datang masjid apa dia tu lah, apa pun. Pandai-pandai pula. Ini bagi sumbangan bukan tahulah memang tu dapat nama je. Jangan. Itu kita. Kita punya tugas bukan untuk menghukum orang lain. Demikian apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW mengaitkan di antara niat seseorang dengan peristiwa hijrah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita bila mana bicara tentang hijrah, hijrah ini merujuk kepada apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Ianya bukan semata-mata perpindahan daripada Makkah pergi ke Madinah. Kalaulah semata-mata berpindah daripada Makkah pergi ke Madinah, kalau hijrah ini dilihat dari sudut jarak ataupun perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat, sampai sekarang pun orang berpindah daripada Makkah ke Madinah. Kita pun kalau pergi umrah pergi haji pun, kita pun daripada Makkah pergi ke Madinah, daripada Madinah pergi Makkah. Kalau dulu naik bas 5 jam 6 jam, sekarang naik train saja 1 jam lebih dah sampai dah. Yakni hijrah Rasulullah SAW tidak boleh diukur, bukan untuk dilihat dari segi perpindahan dari tempat ke satu tempat yang lain, kerana bukan di situ pengajaran kepada kita melalui peristiwa hijrah. Pengajaran kepada kita melalui peristiwa hijrah Nabi adalah dilihat secara komplit perjalanan hidup Rasulullah SAW, untuk melihat secara sempurna perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana hijrah ini dulu di tengah-tengah. Hijrah yang kita jadikan sebagai perayaan sekarang ni, awal Muharram ataupun tujuan kita berhimpun hari ini untuk memperingati tentang peristiwa hijrah Nabi. Hijrah ini dulu di tengah-tengah, yang menjadi pemisah antara keseluruhan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pemisahnya peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah ni kalau kita nak mengerti, kalau kita nak faham, jangan dibicarakan dari segi perpindahan dari Mekah ke Madinah. Bukan itu sahaja pengajaran yang boleh diambil, tidak. Tapi kita perlu ambil secara keseluruhan dengan ringkasan apa sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sehingga berlakunya perintah dari Allah Ta'ala berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah. Untuk faham seluruh kehidupan dakwah Rasulullah SAW, kita tak punya masa yang cukup untuk bicara semuanya, tapi saya nak sebutkan satu gambaran yang ringkas untuk kita sama-sama faham, sama-sama mengulang kaji dakwah Nabi Muhammad SAW daripada diputus oleh Allah menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun sampai baginda Rasulullah SAW meninggal dunia ketika berumur 63 tahun, mengambil masa selama 23 tahun. Inilah proses yang menjadi kita punya perbicaraan hari ini. 23 tahun dakwah Nabi Muhammad SAW. Tengah-tengahnya peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang memisahkan hijrah Nabi SAW. Memisahkan apa? Memisahkan antara 13 tahun yang pertama dan 10 tahun yang kedua. 13 tahun pertama ini merujuk kepada proses dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah Al-Mukarramah. 13 tahun. Kemudian berlaku hijrah. Nabi berpindah bersama dengan sahabat ke Madinah. Lalu melalui satu lagi proses yang lain yang tak sama dakwah Nabi ketika di Madinah seperti dakwahnya di Mekah. Yang part yang kedua, episod yang kedua ini mengambil masa selama berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun di Mekah, tengah-tengahnya hijrah, 10 tahun di Madinah, sempurnalah tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang memisahkan antara dua proses dakwah. Satu proses 13 tahun, satu lagi proses 10 tahun. Apa yang menjadi pemisahnya? Hijrah. Kenapa ada pemisahnya? Kalau nak faham perkara ini, kita kena faham apa yang berlaku ketika 13 tahun tersebut. 13 tahun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Ini tuan-tuan rahimahumullah, kita kalau mengkaji dalam sirah Nabi, 13 tahun ini dibahagikan kepada dua bahagian. 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah dibahagikan kepada dua bahagian atau dua peringkat. Peringkat yang pertama mengambil masa selama 3 tahun. Daripada baginda Rasulullah menjadi Rasul umur 40 sampailah umurnya 44 tahun. Yang mengambil masa 3 tahun ini
Peringkat yang pertama dakwah Nabi ini dipanggil peringkat dakwah secara rahasia. Peringkat ini Nabi Muhammad SAW dakwahnya dengan cara, kalau berjumpa dengan seseorang, ketika berjalan ke, ketika pergi beli barang dekat pasar ke, ketika pergi di mana-mana jumpa seseorang, Nabi akan berbisik pelan-pelan. Kamu tak nak beragama dengan agama Islam, tinggalkan kamu punya sembahan patung berhala. Kita kembali kepada agama asli kita, agama datuk nenek moyang kita daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang ditinggal di Mekah dulu, yaitu agama mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah agama penyembahan berhala ini. Kembalilah beribadah kepada Allah. Sembahlah Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, yang menjadikan alam semesta ini. Demikian baginda Rasulullah berdakwah 3 tahun yang pertama dipanggil dakwah secara berhasil. Tempoh dakwah ini tuan-tuan, peringkat ini tak ramai yang masuk Islam. Sehinggalah Nabi kita disuruh oleh Allah untuk melalui proses dakwah yang kedua. Ini peringkat yang kedua. Setelah 3 tahun yang pertama, masuk ke peringkat yang kedua dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Peringkat yang kedua ini, dakwah Rasulullah disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Peringkat ini mengambil masa selama 10 tahun. Pada peringkat inilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, segala perbicaraan kita yang menjadi sebab kepada hijrah Rasulullah adalah pada peringkat ini. Pada peringkat inilah baginda Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat melalui bermacam-macam ujian. Pada peringkat 10 tahun inilah Allah Ta'ala memberikan segala bentuk ujian kepada Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bermula dengan cabaran ataupun ditakut-takutkan oleh orang-orang Quraisy yang waktu itu mereka ini menyembah berhala. Orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Tapi bila mereka dapati Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk tinggalkan agama datuk nenek moyang mereka, lalu bermula permusuhan. Sebelum itu mereka sangat hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka gelarkan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, satu orang yang sangat dipercayai. Kalau mereka ni ada apa-apa barang-barang yang berharga, mereka akan simpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Kerana sesama mereka pun mereka tak percaya. Sesama mereka pun ni semua hantu macam aku juga, ni tak percaya ni. Dia simpan kepada Rasulullah. Ini gelaran diberikan Al-Amin, bukan Allah, orang-orang kafir. Tapi bila mana baginda Rasulullah SAW mula sahaja untuk mengajak semua tinggalkan agama sembahan mereka, bermulalah permusuhan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka cuba dengan macam-macam cara untuk stopkan dakwah Nabi Muhammad ini. Dengan cara macam-macam kekerasan mereka gunakan. Maka tempoh mereka menggunakan kekerasan inilah yang kita baca dalam sirah Nabi SAW, bagaimana terbunuhnya keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana diseksanya Bilal bin Rabah, bagaimana diseksanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini semuanya berlaku ketika tempoh 10 tahun ini. Penyiksaan demi penyiksaan, dibunuh, lalu macam-macam ujian yang mereka lalui, semuanya pada tempoh 10 tahun ini. Tapi sedikit pun tidak menjadikan baginda Rasulullah dan para sahabat, kecuali mereka lebih banyak bangkit untuk menyebarkan agama Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka tengok kalau kita gunakan kekerasan, nampaknya Muhammad ini makin banyak yang memeluk Islam. Lalu mereka cuba step yang lain pula. Mereka guna langkah yang lain, iaitu langkah menyebarkan provokasi, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita atau persepsi yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW kepada orang ramai. Ini yang dibuat oleh Abu Jahal. Apa dia buat? Dia tengok dakwah Nabi Muhammad daripada satu hari ke satu hari lebih ramai yang memeluk Islam. Ini tak boleh dibiarkan. Apa dibuat oleh Abu Jahal? Dia pergi berdiri setiap hari di pintu kota Mekah.
Terbit saja matahari, dia akan duduk di pintu kota Mekah. Mekah waktu itu menjadi pusat perdagangan. Banyak orang-orang luar yang datang untuk berniaga di Mekah. Jadi Abu Jahal berdiri di pintu kota Mekah. Dia buat apa di situ? Dia bagi tahu kepada semua orang-orang yang masuk ke Mekah, yang tujuan mereka datang untuk berniaga. Abu Jahal datang bagi tahu apa? Jangan kamu pergi mendekati satu orang yang bernama Muhammad. Hati-hati kamu. Kalau kamu masuk Mekah ni, jangan kamu cuba untuk mendekati seseorang yang bernama Muhammad. Dia itu adalah penyebar kesesatan. Dia itu adalah sekian, dia ini adalah sekian. Ini orang baru nak masuk Mekah, tak tahu pun tentang Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba nak masuk Mekah, Abu Jahal cerita macam tu. Agak-agak apa yang terfikir pada hati orang itu? Dia akan terfikir apa tu kan? Siapa Muhammad ni? Kenapa Abu Jahal pesan macam tu kat kita? Macam begitulah. Contoh kalau saya nak masuk audition ni, katakanlah tak pernah datang. Tiba-tiba Abang Ali bagi tu, Ustaz, hati-hati kalau nak lalu dekat jalan tu slow sikit Tapi dia tak bagi apa. Jadi sampai tu, saya nak tahu juga apa dekat tempat ni di slow-slow. Jadi ini kita panggil macam satu strategi yang makan diri Abu Jahal. Kenapa makan diri? Dia punya tujuan sebarkan provokasi tadi, dia sebarkan fitnah tadi supaya orang lebih jauh dengan Rasulullah. Tapi rupa-rupanya makan diri. Orang yang masuk ke Mekah daripada zero, tak tahu apa tentang Nabi Muhammad, yang mereka datang tadi untuk berniaga, bertukar pula. Datang pertama sekali nak pergi jumpa Rasulullah dulu. Sebab dia nak tahu juga siapa Muhammad ni. Maka ramai yang masuk ke Mekah datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Nak tengok siapa penyebar kesesatan ni. Besar mana kesesatan yang dia sebarkan. Bila datang jumpa Nabi Muhammad SAW, subhanallah, mereka tengok subhanallah dengan senyuman Nabi SAW, dengan akhlak yang mulianya, dengan budi bicaranya, dengan tutur kata yang lembut, dengan menyantuni semua orang dengan luar biasa akhlaknya, dengan semua orang yang datang jumpa, datang tengok satu wajah mulia yang bercahaya tadi, sekali pandang wajahnya tak puas untuk dipandang. Yang datang tadi tujuan datang nak berniaga, nak balik ke kampung, mereka pula datang duduk berhari-hari di situ untuk apa? Untuk nak kenal subhanallah betapa seronoknya mereka jumpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ramai daripada kalangan mereka yang datang jumpa Rasulullah masuk Islam. Ini strategi makan diri Abu Jahal. Strategi ini pun tak berjaya untuk menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buat satu lagi strategi. Apa dia? Sekatan ekonomi. Dilarang kepada semua orang-orang Quraisy untuk berniaga dan berurus niaga dengan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dan semua orang yang masuk Islam. Tak boleh satu orang pun berurus niaga. Yang berniaga di pasar, kalau dapati ada yang jual barang kepada Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya, maka mereka akan dipulaukan, akan diboykot perniagaan tersebut. Jadi proses sekatan ekonomi ini selama 3 tahun lamanya. Bukan sekejap, 3 tahun. Maka 3 tahun inilah menjadi satu keadaan yang sangat-sangat sukarkan kaum muslimin di Mekah waktu itu. Tak boleh nak berurusnya, tak boleh nak pergi beli barang. Kalau pergi ke pasar untuk beli barang, nampak saja Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat, peniaga pasar itu terus tarik pintunya, tak nak berjual beli. Kalau ada pun satu orang yang baik hati, maka dia akan sembunyi-sembunyi jual. Demikian yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka pada proses-proses inilah daripada kalangan para sahabat yang ada beberapa hari yang tak makan. Pada proses seperti inilah diakhiri wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini semua berlaku pada proses ketika itu. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat kerana dikatakan luka di bahagian perutnya. Kenapa luka di bahagian perut? Kerana banyak makan daripada daun dan juga ranting pokok. Ini siapa ni tuan-tuan? Ini isteri kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka akhiri kehidupan mereka. Demikian mereka alami mereka punya keadaan ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
Walhal Siti Khadijah ni seorang wanita yang paling terkaya di Mekah ketika dahulu, sebelum bernikah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah bernikah dengan baginda Rasulullah, semuanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau merupakan orang pertama sekali yang berbisa. Ini istimewa Rasulullah SAW. Orang pertama sekali peluk Islam yang bersama dengan Nabi seorang perempuan, Siti Khadijah. Dan orang yang last sekali ketika roh Nabi Muhammad ketika dicabut juga baginda Rasulullah berada di atas pangkuan seorang wanita juga, Siti Aisyah. Nak bagi tahu permulaan dan juga pengakhiran dakwah Nabi, tulang belakangnya adalah wanita. Betapa pentingnya kedudukan wanita dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Bermula di sisi seorang perempuan, berakhir juga di sisi seorang perempuan. Demikian kedudukan Ummahatul Mukminin, isteri-isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Wafat Siti Khadijah, kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadikan baginda Rasulullah kehilangan satu sandaran dari segi ekonomi. Yang nak bagi dana kepada Nabi, yang nak bantu Nabi dari segi motivasi, support daripada dalam rumah, sudah hilang. Pada tahun itu juga tak cukup baginda Rasulullah, belum habis lagi dengan kesedihan wafatnya Siti Khadijah, tahun yang sama wafatnya Abu Talib radhiyallahu anhu, pakcik baginda Rasulullah SAW. Tahun yang sama wafatnya Abu Talib. Abu Talib itu memegang, kita panggil macam pengaruh Datuk Rasulullah Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Abdul Muttalib seorang bangsawan daripada orang Quraisy yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Jadi ketika adanya Abu Talib, pakcik Nabi, orang-orang Quraisy itu mereka segan nak buat apa-apa dengan Rasulullah, kerana pakciknya ada orang besar. Jadi wafat Abu Talib. Bila wafat Abu Talib, apa berlaku? Orang-orang kafir Quraisy ni sudah tidak ada apa-apa sebab untuk mereka menghalang mereka untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada apa-apa sebab lagi dah. Dari segi ekonomi Rasulullah, Siti Khadijah sudah wafat. Dari segi kekuatan untuk pengaruh orang-orang Quraisy, Abu Talib pun wafat. Jadi ketika itu baginda Rasulullah seolah-olah tidak boleh lagi untuk teruskan dakwah di bumi Makkah Mukarramah. Ketika itulah baginda Rasulullah keluar daripada Makkah pergi ke Taif untuk mencari kalau ada mereka yang nak beriman dengan Nabi daripada bumi Taif. 90 km daripada Makkah pergi ke Taif. Sekarang mungkin kita kalau pergi Nepal semua kan. Tapi kalau dulu tak macam tu. 90 atau 100 km lebih daripada Makkah pergi ke Taif. Kenapa Nabi pergi Taif? Kerana di Taif ini ada satu kaum, kabilah, namanya Bani Thaqif. Bani Thaqif ini mereka punya hubungan kekeluargaan dari segi ibu Nabi Muhammad Sayyidina Aminah. Maka baginda Rasulullah pergi situ dengan harapan kalaulah mereka kaum Thaqif akan peluk Islam dan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi pergi ke bumi Taif bersama Zaid bin Harithah. Sampai ke Taif, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, yang berlaku di Taif 10 kali lebih teruk daripada apa yang dilalui di Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Makkah Al-Mukarramah mereka sedang disekat dengan ekonomi, mereka sedang berada dalam bahaya, mereka sedang diancam dengan macam-macam ancaman, sampai saja Nabi SAW letakkan kakinya di bumi Taif. Ini orang-orang Taif ini sudah berkumpul semuanya. Berkumpul semuanya untuk apa? Bukan untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, tapi berkumpul untuk menghalau Rasulullah keluar balik daripada Taif. Diberikan batu pada setiap orang yang berdiri di sini. Diberikan kayu, batu semuanya. Setiap ketika baginda Rasulullah nak berjalan di situ, ini mereka semua duduk di atas bukit, berdiri di atas bukit. Setiap orang baling batu ke arah bawah. Nabi berjalan ke bawah. Ini kalau baling batu daripada bawah ke atas mungkin tak kena. Tapi kalau orang daripada atas baling ke bawah, 99% kena. 99% balingan semua tu memang kena kepada Nabi Muhammad SAW. Berbaris semua itu di atas bukit macam tu. Nabi lalu bersama Zaid bin Harithah sampai ke Zaid bin Harithah.
Aku nampak waktu itu ini sulipan Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan darah. Ketika beliau berjalan itu macam pijak atas air, walhal beliau pijak atas darah muslimin. Begitu Nabi kita disambut di Taif. Balik daripada Taif, Nabi singgah di satu tempat, di satu kebun. Daripada kebun anggur datang satu orang hamba bernama Adas, bawa buah dengan air untuk Rasulullah SAW. Baginda Nabi kita yang sedang berlumuran darah, sedang berehat, seorang hamba sahaya datang. Hamba sahaya ini bernama Adas. Dia datang hulurkan buah kepada Nabi. Nabi pun makan, minum air. Sebelum makan, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamba ini bila dengar Bismillahirrahmanirrahim, dia kata, ini perkataan aku pernah dengar di negeri aku. Yang kamu ucapkan ini aku pernah dengar di negeri aku. Maka Rasulullah tanya kepada dia, kamu datang daripada mana? Kata si hamba ini yang bernama Adas, aku datang daripada negeri sekian-sekian, daripada negeri Syam sini. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kampung kamu ini adalah kampung saudara aku Yunus bin Matta. Maksudnya dia ini datang daripada perkampungan Nabi Yunus. Kata baginda Rasulullah, Yunus bin Matta itu adalah saudara aku. Saudaranya maksudnya sama-sama Nabi. Seperti mana Yunus alaihi salam berdakwah kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, demikian juga aku adalah penerus kepada dakwah para nabi-nabi yang terdahulu. Aku pun datang untuk mengajak manusia semuanya kembali mentauhidkan Allah. Maka waktu itu hamba saya itu saja satu-satu orang yang masuk Islam. Daripada sekian ribuan daripada penduduk Taif, satu orang tu masuk Islam. Seorang hamba saya bernama Adas. Jadi di sana di Taif, kalau kita pergi, ada lagi masjid namanya Masjid Adas. Di sanalah dikatakan, hampir di kawasan tersebutlah dikatakan peristiwa pertemuan Rasulullah dengan seorang hamba saya yang bernama Adas ini. Radhiyallahu anhu warḍah. Nabi pun keluar daripada Taif. Datang para malaikat yang menjaga gunung Ganam, bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk kembalikan saja bumi Taif ini yang telah menyebabkan kamu jadi macam ini sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Allah, biarkanlah mereka ini belum tahu aku ini adalah Nabi kepada mereka. Demikian rahmatnya Rasulullah SAW. Balik semula ke Mekah Nabi, tak boleh buat apa-apa. Balik semula ke Mekah. Dakwah di Taif ditolak, Nabi balik ke Mekah juga tak boleh buat apa-apa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini punya flow. Balik daripada Taif, baginda Rasulullah dibawa Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati kesedihan Rasulullah yang balik daripada Taif dalam keadaan seperti itu. Allah jadikan baginda Rasulullah berjalan naik ke langit, melihat kebesaran Allah, disambut oleh para malaikat dengan luar biasa sambutan di langit Allah. Malaikat semuanya beratur sambut Rasulullah. Tak cukup dengan malaikat, semua para nabi, para rasul pun tunggu Nabi Muhammad SAW. Allah menghiburkan hati Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Balik daripada Isra wal Mi'raj, ini sudah sampai kepada tempoh-tempoh terakhir baginda Rasulullah berdakwah di Mekah. Nabi teruskan lagi untuk sebarkan dakwah. Maka dakwah Nabi dilihat, diterima dengan skala yang lebih besar, lebih ramai yang memeluk Islam. Tak cukup dengan orang-orang Mekah, penduduk-penduduk Madinah ataupun Yathrib waktu itu namanya, mereka datang ke Mekah pun peluk Islam. Balik semula ke Madinah, mereka sebarkan dakwah Nabi. Walhal Rasulullah masih di Mekah. Maka orang-orang kafir bila nampak pengaruh Nabi Muhammad ini sudah kuat di Madinah. Ini Nabi belum hijrah lagi, tuan-tuan. Nabi belum hijrah. Tapi dengan datangnya orang-orang Madinah ke Mekah, melihat Rasulullah SAW, mereka memasuk Islam dan mereka balik semula ke Madinah, mereka sebarkan Islam. Jadi apa berlaku di sini? Pada tempoh-tempoh akhir Rasulullah di Mekah, agama Islam sudah bertapak di bumi Madinah. Orang-orang Madinah ini sudah kenal Rasulullah SAW. Pengaruh Nabi Muhammad SAW di Madinah ini sudah kuat. Dan ini dirisaukan oleh orang-orang Quraisy. Maka apa mereka buat? Mereka buat lockdown. Satu Mekah lockdown. Tapi tak ada moratorium lah apa itu.
Satu Mekah lockdown. Apa mereka buat? Tak ada orang boleh keluar daripada Mekah. Kerana apa? Mereka risau. Yang keluar daripada Mekah ni, kalau semua pergi Madinah, ini Islam akan kuat di Madinah. Bila Islam kuat di Madinah, mereka risau nanti mereka akan datang serang balik Mekah. Jadi satu Mekah lockdown. Tak ada orang boleh keluar daripada Mekah. Nak minta surat daripada polis pun tak boleh. Tak ada orang boleh keluar daripada Mekah. Terpaksalah baginda Rasulullah SAW menghantar keluar para sahabat sedikit demi sedikit. Pada waktu malam, sedikit demi sedikit para sahabat keluar. Maka ketika itu ada sahabat-sahabat yang keluar secara bersembunyi, part by part, tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Ada juga sahabat yang keluar terang-terangan, seperti Sayyidina Umar, yang memang pun tak ada orang berani nak halang pun. Sayyidina Umar keluar pada waktu pagi, tengah-tengah pagi-pagi, lebih kurang waktu duha macam tu, ketika semua orang-orang Quraisy ni sedang duduk di kota Mekah ni. Sayyidina Umar keluar naik onta dan keluar kelilingi Kaabah. Ini semua orang-orang Quraisy semua tengah duduk di Kaabah ni, di keliling Kaabah, sambil keluarkan daripada pedang. Lalu diketok-ketok pedangnya dekat pelana kuda onta ni. Dia seorang-seorang. Kata Sayyidina Umar, siapa daripada kalangan kamu yang nakkan isteri kalian jadi janda, yang nakkan anak-anak kalian jadi anak yatim, yang nakkan mak bapak kalian kehilangan anak, maka beranilah datang halangan. Tak ada satu orang pun yang datang berani halang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keluar macam tu saja pergi berhijrah ke Madinah dulu. Demikian ragam para sahabat, sedikit demi sedikit mereka tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Dan waktu itu mereka tinggalkan tak bawa apa pun, demi untuk Rasulullah SAW, demi untuk menjawab perintah Nabi Muhammad SAW. Ada yang keluarga ditinggalkan, ada yang berpisah dengan anak, ada yang berpisah dengan suami, ada yang berpisah dengan isteri. Semuanya mereka tinggalkan semata-mata kerana untuk membantu dakwah Rasulullah. Lalu setelah semuanya tinggalkan, ini orang-orang Quraisy, mereka dapat kesan bahawa pengaruh Nabi Muhammad SAW di Madinah ini sudah makin kuat. Lalu kalau mereka biarkan Rasulullah, mereka risau akan memberikan ancaman kepada mereka. Maka mereka bermusyawarah waktu itu, apa kita nak buat dengan Muhammad? Kita nak buat macam-macam. Tapi ternyata dakwah Muhammad ni daripada satu hari ke satu hari makin berjaya. Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Lalu mereka bermusyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ni macam parlimen kan? Parlimen orang-orang Quraisy. Duduk sama-sama bincang, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Kita buat sekatan ekonomi, pengaruhnya makin kuat. Kita bunuh ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, makin ramai pula yang masuk Islam. Kita sebarkan fitnah terhadap Muhammad, orang datang tu jumpa Muhammad, mereka masuk Islam. Apa kita nak buat ni? Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang, maka perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Apa mereka rancang? Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Ketika mereka orang-orang kafir, mereka merancang untuk apa? Yang pertama, liyusbituka. Mereka merancang untuk penjarakan kamu. Ini cara yang pertama di parlimen waktu itu. Apa kata kita penjarakan Muhammad? Maka kata mereka, penjara ini bukan satu ide yang bagus. Kerana Muhammad ni kalau dipenjarakan, satu penjara nanti masuk Islam. Jadi tak bagus kalau dipenjarakan. Au yukhrijuka. Kalau macam tu, kita halau keluar dia daripada Mekah. Biarlah kita selamat di sini. Maka kata mereka, tak juga. Kalau kita halau dia keluar daripada Mekah, dia akan pergi Madinah. Di sana pengaruhnya lebih kuat. Orang sana tengah tunggu kedatangan dia. Jadi akan lebih tersebar agamanya. Nanti dia juga akan datang serang kita. Tak bagus juga idea keluarkan dia. Au yaqtulu, atau untuk membunuh engkau yang Muhammad Rasulullah. Allah firman dalam Quran,
Maka idea yang bunuh ni nampak macam bagus. Okey juga kalau kita bunuh, tapi nak bunuh Muhammad ni bukan senang. Kerana Nabi Muhammad SAW punya pengaruh yang kuat. Beliau adalah daripada keturunan Quraisy yang datuknya adalah satu orang besar di Makkah dulu. Jadi untuk bunuh Muhammad ni bukan satu perkara yang mudah, kata mereka. Bincang punya bincang, tak jumpa mereka jalan yang terbaik untuk bunuh Rasulullah SAW. Maka ketika mereka tengah hangat bincang, apa jalan kita nak bunuh Muhammad ni, tiba-tiba masuk satu orang syekh. Syekh ni maksudnya orang tua, masuk dalam dia punya meeting. Kata syekh ini, boleh tak aku nak join juga kamu punya meeting? Orang ni pun tengok orang-orang Makkah tu, tengok nampak orang ni macam orang bagus, silalah. Maka syekh ini pun dengarkan mereka punya perbincangan. Ada yang bagi cadangan nak bunuh macam ni, ada yang kata cadangan nak bunuh macam tu. Kata syekh ini, semua cadangan-cadangan tu tak bagus. Biar aku bagi cadangan yang bagus untuk kalian. Untuk bunuh Muhammad ni, satu je cara. Caranya apa? Kalian ni semuanya ada kabilah masing-masing kan? Setiap kabilah hantarkan satu orang yang paling kuat, orang muda yang paling kuat. Hantarkan satu orang wakil. Jadi lebih kurang ada 30 kabilah di situ, masing-masing keluarga wakilnya ada 30 orang lebih. Berikan pedang kepada setiap orang mereka. Dan besok bila mana Muhammad keluar daripada rumah, biarlah 30 orang ni pergi sama-sama untuk pancung Muhammad, bunuh Muhammad. Supaya apa? Kalau ditanya siapa yang bunuh Muhammad, akan tak ada orang tahu daripada kabilah mana. Dulu kalau orang nak bunuh orang, dia kalau dapat tahu orang ini daripada kabilah ini, maka satu kabilah tu akan diserang. Itu cara perang zaman dulu. Kalau dapat tahu pembunuh ni daripada kabilah ni, maka kabilah orang ni terus akan serang kabilah orang tu. Dia bukan serang orang yang bunuh, kabilah dia akan diserang. Tapi kalau sekarang ni 30 kabilah yang bunuh, jadi takkan keluarga Muhammad nak serang 30 kabilah, tak mungkin. Jadi orang-orang Quraisy waktu itu yang sedang musyawarah, katanya ini idea yang bagus. Syekh ini bagi satu idea yang bagus. Tapi soalnya siapa syekh itu? Tak ada orang kenal pun, bukan orang Makkah pun. Syekh yang datang itu adalah iblis, yang datang dalam rupa seorang manusia, berupa seorang syekh. Iblis yang bagi idea, lalu diterima oleh orang-orang Makkah semua itu. Mereka pun merancang. Allah berfirman dalam Quran, wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Inilah sampai kepada hari penghujung baginda Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah. yakni mereka sudah merancang dengan rancangan yang rapi untuk membunuh Rasulullah. Maka besok paginya sebelum Nabi Muhammad SAW akan keluar dari rumah, mereka sudah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Rasulullah tinggalkan bumi Makkah Al-Mukarramah, keluar untuk hijrah. Pada malam tersebutlah keluar untuk berhijrah, maka tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali muda lagi waktu tu. Takkah Nabi fikir kalau Sayyidina Ali yang gantikan tempat tidur Nabi, kalau Nabi keluar pun, kalau mereka bunuh Sayyidina Ali macam mana? Itu tak tahu. Apa sebab? Sayyidina Ali ni kepala keras juga macam Sayyidina Umar. Maksudnya kalau tengok orang-orang kafir Quraisy angkat saja pedang, orang sana boleh terkencing kerana takut. Ini demikian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, orang yang walaupun Sayyidina Ali waktu itu masih lagi remaja, tapi ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Yang sebab pertama. Sebab yang kedua, kerana beliau adalah orang yang paling dekat. Kalau pun terkorban, ahli kerabat keluarga yang paling terdekat dengan Rasulullah Sayyidina Ali, kerana sepupu Nabi SAW. Jadi yang lebih berhak, kalaupun berlaku bahaya, biarlah kepada ahli keluarganya sendiri. Demikian baginda Rasulullah SAW membuat perancangan untuk tinggalkan Makkah Al-Mukarramah waktu itu. Dan ringkaskan cerita, Nabi pun keluar. Dengan kita tahu macam mana Nabi keluar daripada rumah waktu itu, dikelilingi oleh orang-orang pemuda-pemuda Quraisy tadi. Nabi keluar, buka pintu rumah, Nabi baca satu ayat daripada surah Yasin, balikkan pasir, semuanya pingsan waktu itu. Nabi pun keluar, pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni tak jauh daripada Masjidil Haram sekarang, tapak rumahnya. Kalau ikut kepada sejarah Makkah, kita tengok dalam buku sejarah Makkah,
rumah Sayyidina Abu Bakar di mana? Di Hotel Hilton. Hotel Hilton yang ada jam tu kan, ada, sebab tu kat situ ada Masjid Abu Bakar kalau perasan. Siapa yang pernah duduk di Hotel Hilton, kenapa di situ dinamakan Masjid Abu Bakar ataupun tempat solat musalla Abu Bakar? Kerana di situ dikatakan tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rumah Rasulullah di mana? Rumah Rasulullah berdekatan dengan Bukit Marwah. Itu rumah Nabi di sini. Safa Marwah. Kalau kita keluar daripada Marwah, ada tandas perempuan. Jadi depan sikit daripada tandas perempuan tu ada satu kawasan yang agak tinggi sikit. Di situ tapak rumah Nabi Muhammad SAW. Di situlah tempat yang berlaku kisah yang saya sebutkan. Yakni yang orang-orang kafir tepung Nabi. Di situlah rumah Nabi dengan Siti Khadijah. Di situlah wafatnya Siti Khadijah. Di situlah lahirnya Siti Fatimah. Di situlah lahirnya anak-anak Nabi yang lain. Semua di situ rumah Nabi SAW. Tapak rumah Nabi. Nabi keluar daripada situ, pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar dan terus keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan merancang untuk tinggalkan bumi Makkah al-Mukarramah. Bermulalah episod yang ketiga. Tadi saya sebutkan 2 peringkat tadi. 3 tahun yang pertama, kemudian 10 tahun, ini pemisahnya hijrah. Dan hijrah ini membawa 1001 perubahan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi akan pergi ke satu tempat yang baru, yang bila pergi ke Madinah ni, Nabi tidak akan berhadapan dengan orang yang akan menindas Nabi dengan pedang. Nabi tidak akan berhadapan lagi dengan serangan-serangan musuh. Tapi rupa-rupanya di Madinah ada cabaran lain pula yang akan berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Akan kita ceritakan nanti. Berlaku ke tengah-tengah ni, kita sedang berada di tengah-tengah ni, peristiwa hijrah ni. Keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar risau kalau baginda Rasulullah dilihat oleh orang-orang kafir. Keluar macam tu saja, bukan sembunyi-sembunyi, keluar sampai dia keluar macam tu. Sayyidina Abu Bakar risau kalau orang kafir ni kan sekarang tengah PKP, tak boleh keluar rumah. Ini Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar risau, macam mana ya Rasulullah, kita nak keluar, kita nak berjalan ni. Kata Nabi, tak perlu, biar. Mereka tak akan nampak aku. Kebetulan jalan, nampak roblok lah. Roblok orang kafir lah. Ada roblok di tempat seman. Kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar risau, ya Rasulullah, ini orang kafir duduk depan kita. Kata baginda Rasulullah, jangan risau. Mereka akan nampak kau tapi tak akan nampak aku. Nabi jalan. Sayyidina Abu Bakar sebelah, Nabi sebelah. Jalan. Sayyidina Abu Bakar risau. Duduk. Lepas kita roblok ni, Jalan. Memang pun mereka tanya, ya Abu Bakar, kau nak pergi mana? Katanya, aku nak berjalan-jalan, nak keluar. Mana Muhammad, kau punya kawan? Tak nampak mereka Rasulullah ada di sebelah. Allah tutup hijab. Mereka tak nampak Nabi Muhammad SAW. Keluar daripada Makkah al-Mukarramah, terus pergi ke Gua Thur. Sembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Dan perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika itu perjalanan yang cukup rapi. Nabi buat strategi. Tapi kenapa orang-orang kafir tadi kan Rasulullah jalan, mereka tak nampak. Kemudian tak cukup dengan itu, Nabi pergi ke Gua Thur ni. Gua Thur ni perjalanannya bukan menghadap ke Madinah, itu menghadap ke tempat lain. Maksudnya kalau Madinah nak kena ke kiri, ni Gua Thur ke kanan. Maksudnya jalan di Rasulullah tu memang totally different. Kenapa Nabi pergi situ? Untuk nak bagi orang-orang kafir tidak dapat menjejaki Rasulullah SAW. Tak cukup dengan itu, baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq suruh anaknya yang bernama Abdullah. Anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah, kalau Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dah keluar, disuruh anaknya untuk bawa kambing berjalan di belakang. Supaya apa? Nak elakkan tapak kaki itu dikesan. Semua dah buat dah. Diubah laluan sudah. Bawa kambing ikut belakang, padamkan bekas tapak kaki sudah. Nabi duduk di Gua Thur. Tapi Abu Jahal dan orang-orang kafir sampai ke Gua Thur. Sampai. Macam mana mereka boleh sampai? Walhal strategi yang dibuat semuanya dah kemas dah. Tak ada apa-apa cara pun untuk orang-orang Quraisy boleh menjejaki Rasulullah yang ada di Gua Thur. Tapi macam mana mereka boleh sampai? Di sini kita perlu pelajari ada satu keistimewaan ilmu yang ada kepada sebahagian orang-orang Quraisy. Ini ilmu tak ada zaman kita sekarang. Ilmu apa? Nama dengan ilmu al-qiyafah. Dalam bahasa Arab disebut ilmu al-qiyafah atau sebahagian mengatakan ilmu al-qafah.
Kiafah ni apa dia? Ilmu yang boleh mengesan jalan, atau macam kita kata forensik lah, anjing forensik. Ya? Ini ilmu ada pada orang-orang Quraisy dulu, sebagian orang. Dan yang paling pakar waktu itu dalam ilmu itu Abu Jahal. Mereka punya pakar ni tuan-tuan. Dia kalau tengok satu tapak kaki di padang pasir, kan kalau berjalan di padang pasir kalau pijak akan nampak kan? Jelas. Jadi kalau mereka nampak satu tapak kaki ni, mereka boleh tahu ini ukuran kaki daripada orang yang berasal daripada negeri mana dan kabilah mana. Dan tapak kaki itu adalah tapak kaki yang dah berjalan berapa jauh. Allah hebat. Ini tapak kaki ni, kalau bentuk tapak kaki ni macam ni, orang ni kira-kira dah berjalan berapa jauh. Maksudnya dia jalan daripada tempat yang jauh atau daripada dekat. Ini satu. Kemudian ilmu al-qafah ini juga mereka boleh mengesan, menjejaki dengan bau. Dengan bau itu saya kata macam anjing forensik. Dan mereka juga boleh menjejaki dan boleh tahu tentang seseorang walaupun dengan menggunakan najis unta. Dengan najis unta tu, ini berlaku dalam perang Badar. Najis unta tu, kalau mereka tengok najis tu, mereka boleh tahu unta ni, najis ni datang daripada unta yang makan daripada negeri mana. Sampai ke tahap macam ni. Jadi ini ilmu yang ada pada orang-orang Quraisy. Hebat ni, luar biasa. Inilah yang menyebabkan Abu Jahal boleh menjejaki Rasulullah. Kerana dia boleh kesan dengan bermacam-macam cara dengan ilmu al-khafah ini. Akhirnya Abu Jahal dengan orang-orang Quraisy sampai ke atas Gua Thur. Di depan Gua Thur, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam, Sayyidina Abu Bakar risau. Ini kalau orang-orang Quraisy ni kalau tengok saja bawa nampak Rasulullah. Tapi Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan risau. Mereka takkan nampak. Jangan risau yang Abu Bakar. Kerana sepanjang perjalanan yang paling risau adalah Sayyidina Abu Bakar. Kerana beliau merisaukan keselamatan Rasulullah SAW. Memang pada waktu itu Abu Jahal dah sampai ke pintu Gua Thur. Dan dia kata, wallahi demi Allah Muhammad ada di sini. Dia tahu Muhammad ada di sini. Dan Muhammad tak pergi lebih daripada sini. Ini tempat last dari Muhammad kalau ada pun. Hebatnya dia. Tapi waktu itu dia dibodohkan oleh siapa? Oleh burung merpati dengan sarang laba-laba yang menjadi satu bantuan kepada Rasulullah waktu itu. Yang laba-laba yang bawa sarang itu ada dalam riwayat hadis, jangan kata hadis palsu. Dalam sirah Imam Ibnu Ishaq ada sebut laba-laba bawa sarang. Sebab tu kalau poster maling gerak ada sarang laba-laba, jangan ingat Spiderman. Kita ada kena mengenal dengan Spiderman. Apa pasal tiba-tiba ada laba-laba? Itu Spiderman kok ada daripada zaman Nabi? Bukan. Ada sebabnya. Kerana laba-laba waktu itu buat sarang dekat pintu gua. Kenapa laba-laba buat sarang? Kerana kalau dah ada sarang laba-laba di situ, maksudnya gua ni dah lama orang tak masuk. Kalaupun ada orang masuk, mesti sarang laba-laba ni dah hilang. Jadi sarang laba-laba ni biasanya dekat tempat yang dah lama orang tak masuk. Demikian baginda Rasulullah SAW dibantu oleh Allah Ta'ala dengan sarang laba-laba, dengan burung merpati yang masih lagi baru bertelur di situ. Jadi maksudnya kalau Nabi baru masuk, ini burung merpati dah terbang. Maka orang-orang kafir yang bersama dengan Abu Jahal kata, Muhammad tak ada di sini. Kalau Muhammad ada di sini, ini sarang laba-laba dan burung tak ada di sini. Mereka bodoh balik. Dibodohkan macam tu lagi. 3 hari baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar begitu. Sayyidina Abu Bakar sendiri ketika nak masuk ke Gua Thur tadi, beliau bersihkan dulu. Nabi Rasulullah di luar. Ini gua ni tak pernah ada orang masuk. Gua ni tak pernah ada orang masuk. Gua kalau kat padang pasir, kat dalamnya kalau tak ada kalajengking pulang. Ini gua di padang pasir. Kalau gua kita baru ada kelawar. Gua di padang pasir tak ada kelawar. Kalau tak kalajengking pulang ataupun binatang-binatang yang bahaya, Sayyidina Abu Bakar masuk bersihkan semua. Semua lubang-lubang yang ada semua ditutup. Ada yang ditutup dengan bajunya, ada yang ditutup dengan macam-macam cara, dibersihkan semua, baru jumpa Rasulullah. Maka Nabi sedang berehat, akhirnya Nabi pun berbaring dan Nabi tertidur.
Dan Sayyidina Abu Bakar ketika baginda Rasulullah tidur di pangkuannya, nampak ada satu lubang yang masih lagi tak tertutup. Di depan ada satu lubang yang tak tertutup. Jadi dia pun angkat kakinya, tutup lubang tadi dengan kakinya. Yakni sebelah kakinya Rasulullah sedang letakkan kepala tidur, sebelah kakinya dia angkat, tutup lubang tadi. Macam tu Sayyidina Abu Bakar lama macam tu berdiri. Akhirnya tiba-tiba menitis air mata Sayyidina Abu Bakar. Menitis air matanya, Nabi yang sedang baring di pangkuannya, air matanya menitis sampai kena pipi Nabi. Nabi pun terbangun, nampak Sayyidina Abu Bakar sedang titiskan air mata. Nabi bangun. Kata Nabi Abu Bakar, jangan risau. Kita akan selamat, kamu jangan risau. Nabi fikir Sayyidina Abu Bakar nangis kerana kerisauan. Memang pun Sayyidina Abu Bakar risau. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku terlepas air mata aku ni bukan kerana kerisauan, tapi kaki aku yang sedang macam digigit oleh sesuatu. Ada riwayat mengatakan kalau jengking, ada riwayat mengatakan ular. Dua-dua ada dalam kitab sirah Imam Ibnu Ishaq. Maka baginda Rasulullah tarik kaki Sayyidina Abu Bakar. Nampak kakinya yang sudah beberapa kali dipatung oleh ular. Jadi dia tahan sakit patukan ular tadi, tak bergerak kerana tak nak ganggu Rasulullah yang sedang berbaring di pangkuan. Ini sahabatnya Rasulullah yang berkorban segala-galanya mempunyai. Maka baginda Rasulullah SAW waktu itu meletakkan sambungan air liur Nabi di kakinya terus sembuh. Tiba-tiba ular yang patut tadi keluar. Ini ada dalam riwayat yang saya cerita ni, ada dalam riwayat hadis kitab sirah Imam Ibnu Ishaq. Ular tadi keluar. Lalu Nabi suruh ular tadi minta maaf dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini mukjizat Rasulullah. Binatang boleh bercakap, mukjizat. Kata Nabi kepada ular tadi minta maaf dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata ular tadi, ya Rasulullah, aku ni duduk dalam gua ni sudah 1000 tahun. Aku dalam gua ni sudah 1000 tahun duduk di sini. Kenapa aku duduk 1000 tahun? Ketika 1000 tahun lepas aku masuk dalam gua ni, aku diberitahu kalau gua ini akan menjadi tempat persinggahan kekasih Allah Nabi akhir zaman. Aku tunggu di sini bila akan tiba hari kekasih Allah Ta'ala itu akan masuk, untuk aku melihat wajah kekasih Allah tersebut. Dan hari inilah hari yang aku tunggu selama 1000 tahun, yaitu hari di mana kekasih Allah Ta'ala masuk ke gua ini. Maka aku patung kaki Sayyidina Abu Bakar tadi supaya kakinya dialihkan untuk aku keluar melihat wajah mulia engkau, ya Rasulullah. Kata ular tadi, subhanallah. Demikian ular tadi pun akhirnya minta maaf balik. Dan Nabi pun teruskan beberapa hari, 3 hari Nabi duduk di situ, teruskan lagi perjalanan pergi ke Madinatul Munawwarah, ambil masa selama 3 hari. Waktu itu ada 2 orang lagi bersama dengan Rasulullah. Satu orang bernama Amir bin Fuhairah, seorang penuh jalan, dan satu orang bernama Abdullah bin Uraiqid. 4 orang. Nabi pun pergi mengambil masa 2 minggu. Daripada Mekah pergi ke Madinah waktu itu sebenarnya ambil masa dalam 3 hari 4 hari dah boleh sampai. Tapi Nabi sengaja ambil jalan yang jauh supaya tak dijejaki oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampailah dalam perjalanan putus bekalan makanan. Dan perjalanan jalan yang Rasulullah pilih waktu itu pun jalan yang jauh, bukan jalan yang dekat. Jalan yang tak tahu ada punca air atau tidak. Orang zaman dulu kalau mereka nak musafir jauh luar padang pasir, benda pertama sekali yang mereka akan ambil tahu jalan ni ada punca air atau tidak. Itu je. Kalau jalan ni ada telaga, ada punca air, maksudnya mereka boleh jalan. Tapi jalan yang dilalui oleh Rasulullah, jalan tak ada air. Maksudnya jalan tak ada orang pergi lah. Sampailah beberapa hari putus bekalan air, putus bekalan minum. Tak ada apa-apa nak makan, tak ada apa-apa nak minum. Sehingga nampak satu perkampungan kecil, orang-orang Badui, pengembala kambing. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke satu kemah, dan keluar seorang wanita tu, seorang perempuan tu, namanya Ummu Ma'bad, gelarannya lah Ummu Ma'bad. Dia keluar. Sayyidina Abu Bakar tanya, boleh tak kami dapatkan susu sikit daripada kambing yang ada? Kata Ummu Ma'bad, kambing yang ada semuanya sudah suami aku bawa keluar pergi bergembala. Yang ada pun kambing yang dah tua, yang tak ada susu ni. Maka kata baginda Rasulullah, kalau kamu izinkan, aku akan keluarkan susu daripada kambing. Kata Ummu Ma'bad, ini kambing dah tua, tak boleh keluarkan susu, kalau kau boleh keluarkan, silakan. Nabi pergi, Nabi pegang perut kambing tersebut.
Subhanallah, bila Nabi pegang, perutnya terus besar. Nabi perahkan susu, perah susu, dan penuh satu bekas. Nabi beri kepada Ummu Ma'bad, perempuan tua tadi. Dia pun terkejut tengok, ini magic ni. Kemudian Nabi minta lagi, mana lagi ada, kalau ada bekas-bekas kosong di rumah kamu, semuanya keluarkan. Semua bekas-bekas kosong dikeluarkan. Nabi perahkan susu sampai penuh semua bekas-bekasnya. Akhirnya satu bekas itu Nabi minum dengan Sayyidina Abu Bakar. Ummu Ma'bad terkejut tengok perkara ini. Maka Ummu Ma'bad tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, siapa lelaki ni buat magic ni? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan. Hadza al-hadi, punya penunjuk jalan. Makanya Sayyidina Abu Bakar di situ bukan berbohong, memang Rasulullah penunjuk jalan, yakni penunjuk jalan kebenaran. Al-hadi ila siratal mustaqim, penunjuk jalan kebenaran untuk memandu manusia semuanya ke jalan Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebut macam tu supaya mereka tak kenal siapa. Waktu itu di offer, siapa yang dapat Nabi Muhammad sama ada hidup atau mati akan dibayar dengan 100 ekor unta. Akhirnya baginda Rasulullah pun teruskan. Abu Ma'bad balik, suaminya balik tengok di rumahnya semua penuh dengan susu. Tanya kepada isterinya, kamu dapat dari mana susu semua ni? Kata Abu Ma'bad, ada satu orang lelaki yang berkat datang sini tadi, dialah yang keluarkan susu daripada kambing tu. Kambing tu daripada hari Rasulullah pernah susu, kambing tadi tu boleh keluarkan susu sampailah zaman Sayyidina Umar al-Khattab. Kerana berkat daripada sentuhan Rasulullah. Zaman Sayyidina Umar berapa lama? Nabi kita SAW pergi ke Madinah, hidup 10 tahun. Selepas 10 tahun Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah. Lepas 2 tahun setengah, Sayyidina Umar jadi khalifah 4-5 tahun. Sampai wafatnya Sayyidina Umar, baru mati kambing. Ini panjang umur kambing kerana berkat daripada sentuhan Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Ma'bad dengan Ummu Ma'bad akhirnya masuk Islam. Mereka bila satu hari pergi ke Madinah, pergi peniaga kambing di pasar, nampak Rasulullah. Ummu Ma'bad nampak Rasulullah. Maka dia beritahu kepada suaminya Abu Bakar, inilah lelaki berkat yang aku beritahu dulu datang ke rumah ke kemah kita. Maka akhirnya kita duduk masuk sini. Diringkaskan cerita sampai kepada bumi Yathrib. Dan kita tahu semua penduduk Yathrib waktu itu meraihkan kedatangan Nabi kan. Kenapa mereka meraihkan? Hari-hari mereka tunggu kerana ramai daripada kalangan mereka yang tak perlu Islam pun. Mereka tak tahu cerita tentang Rasulullah. Mereka sahabat-sahabat yang datang, bahkan penduduk-penduduk Yathrib yang asal dulu datang ke Mekah kemudian balik lagi, semuanya dah menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya baginda Rasulullah menghadapi satu situasi di mana orang-orang Yathrib di sini yang berebut-rebut untuk bawa baginda Rasulullah balik ke rumah masing-masing. Maka akhirnya kata Nabi, kamu jangan bergaduh, da'ha fa'innaha ma'murah, biarkanlah aku punya unta ni buat keputusan nak singgah di mana. Sesungguhnya dia sudah diperintahkan untuk tinggal di mana. Maka unta Nabi waktu itu namanya Qaswa. Unta Nabi namanya Qaswa. Jadi kata Nabi, biarkan Qaswa ni, dia akan stop di mana dia stop, di situ aku akan tinggal. Jadi Nabi berjalan, Nabi di atas unta. Ini orang-orang Mekah, Madinah ni ada yang tarik-tarik, Nabi kata biarkan dia. Unta Nabi berjalan, tinggal duduk di satu tempat yang lapang. Tak duduk orang pun, duduk di situ. Kemudian bangun balik. Maka kata Nabi, di sini kita akan bangunkan masjid. Di situlah dibangunkan Masjid Nabawi. Di tempat unta Nabi bertapak pertama sekali di Madinatul Munawwarah. Untanya bangun balik. Kemudian jalan lagi, duduk di depan rumah satu orang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Lama unta duduk, Nabi kata di sini aku akan tinggal. Kenapa Nabi unta tadi duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Ini ceritanya panjang. Kerana ada kaitannya dengan satu orang raja zaman dulu yang hidup 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang pernah singgah di Madinah waktu itu, yang pernah buatkan rumah untuk Nabi di situ kerana dia dengar cerita tentang Nabi akhir zaman. Dia pernah buatkan rumah untuk Nabi di situ. Itulah rumah yang dibuatkan oleh raja yang hidup 1000 tahun dulu, namanya Raja Tumbang. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi kita singgah di situ. Subhanallah. Beberapa hari Nabi duduk di situ sampai Nabi punya rumah yang baru dan sebagainya. Perkara pertama sekali yang Rasulullah buat di setibanya Nabi di Yathrib waktu di tuan rahimahullah, pertama sekali yang Nabi buat adalah mempersaudarakan antara orang-orang Islam, antara orang Muhajirin dan orang Ansar.
orang Muhajirin ini, orang-orang yang datang daripada Mekah, orang Ansar, penduduk asal Madinah, maka Nabi persaudarakan di antara mereka. Kuatkan hubungan kekeluargaan sesama kaum muslimin. Kuatkan hubungan ukhuwah di antara kaum muslimin. Setelah ukhuwah di antara kaum muslimin ini sudah kuat, maka step yang kedua Nabi buat adalah Nabi dirikan Masjid An-Nabawi. Dan masjid itu didirikan setelah daripada semua masalah dalaman umat Islam semuanya selesai. Maka dengan itu Masjid An-Nabawi menjadi satu pusat kepada penyebaran dakwah. Masjid Nabawi waktu itu menjadi pusat kepada tersebarnya Islam daripada timur sampai ke barat. Kerana semua orang Islam waktu itu bersatu di bawah payung Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sudah bersatu, Masjid Nabawi sudah didirikan. Kemudian baru baginda Rasulullah buat step yang seterusnya apa? Yaitu Nabi membina hubungan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah, dengan terbentuknya piagam Madinah, yaitu dipanggil Sahifah Madinah, piagam Madinah. Di situ ada banyak perkara yang tertulis, perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah waktu itu untuk hidup sama-sama, hidup dalam keadaan tak bergaduh semua. Dan Madinah waktu dakwah Rasulullah mengambil masa 10 tahun. 10 tahun ini adalah fasa yang ketiga dakwah Rasulullah. Tadi saya sudah bukan dua kan di Mekah, 3 tahun pertama, peringkat yang kedua lagi 10 tahun, peringkat yang ketiga yaitu ketika di Madinatul Munawwarah. Di sini baginda Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah untuk berperang melawan musuh. Dulu di Mekah tak ada perintah perang, sebab itu tak ada perang. Di sini sudah diperintahkan perang. Maka berlakulah peperangan-peperangan dan berlaku lebih kurang 10 tahun baginda Rasulullah berdakwah di Madinah, berlaku lebih kurang 53 kali peperangan. 53 kali peperangan ini tuan-tuan rahimahullah, hadirin hadirat, termasuk peperangan yang dihadiri oleh Nabi dan peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada 53 peperangan ini, selama baginda Rasulullah berdakwah 10 tahun, kira-kira berapa orang mati? Agak-agak 53 peperangan. Logiknya berapa orang mati agak? Berapa? Orang-orang kafir yang mati tak lebih 200 orang. Tak lebih daripada 200 musuh Islam yang mati. Selama 10 tahun baginda Rasulullah berdakwah ada berpuluh-puluh peperangan, tak lebih 200 orang pun orang-orang kafir yang mati pun. Lebih ramai mati lagi orang Islam. Inilah peperangan di zaman Rasulullah SAW yang dikatakan oleh mereka-mereka golongan-golongan tertentu di zaman kita sekarang. Orang-orang barat, orang-orang yang membenci Islam mengatakan agama Islam berkembang dengan mata pedang. Baginda Nabi Muhammad seorang yang ekstremis, agama Islam agama yang ekstrim, yang mengajarkan perang, yang mengajarkan pembunuhan. Cuba kamu baca balik sirah Rasulullah. Ini peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi. Banyaknya peperangan yang berakhir tanpa tumpahan darah. Tanpa tumpahan darah. Berakhir dengan kedamaian. Bahkan Nabi pesan lagi kepada para sahabat yang nak pergi perang ni, Nabi pesan. Kata Nabi, kalau kamu berperang, bersikap ihsanlah kamu dalam berperang. Macam mana nak bersikap ihsan dalam perang? Ini perang nak pergi bunuh orang, tapi Nabi suruh bersikap ihsan. Subhanallah. Ini perang versi Muhammad SAW. Tak sama macam peperangan zaman kita sekarang. 53 kali peperangan, kalau mati tak sampai 200 orang. Kita ambil banding 1 kali Amerika kalau serang satu negara Islam. Yahudi serang Palestin, 1 kali serang, berapa ratus ribu orang kan? Lepas tu agama Islam agama ekstrim, agama Islam agama teknis. Orang kalau baca sirah Nabi akan nampak betapa rahmatnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi pesan lagi kepada para sahabat, kamu kalau pergi perang, jangan membunuh wanita, jangan membunuh kanak-kanak, jangan hancurkan rumah ibadat, jangan membunuh orang-orang agamawan daripada agama lain. Jadi kalau mereka masuk ke tempat rumah ibadah mereka, ya Allah selesai. Jangan bunuh lagi mereka. Kalau mereka angkat tangan untuk berserah, jangan lagi diperangi. Demikian Nabi pesan kepada para sahabat. Pernah satu hari dalam satu peperangan, seorang sahabat bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Harithah yang ikut Nabi pergi Taif dulu.
Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah, sangat rapat dengan Nabi. Dan Usama bin Zaid ini anak kepada anak angkat Nabi. Maksudnya Nabi sangat sayang Usama bin Zaid. Tapi dalam satu peperangan, Sayyidina Usama bin Zaid, dia pernah pancung leher satu orang kafir. Ketika dia nak pancung leher orang kafir itu dalam perang, orang kafir musuh tadi itu mengucap kalimat syahadat, disebut la ilaha illallah, tapi Usama bin Zaid tetap juga pancung. Berita tadi sampai kepada Rasulullah. Ini siapa ni? Anak kepada anak angkat Nabi, yang Nabi paling sayang. Maka sampai berita itu kepada Nabi. Nabi tanya kepada Usama, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usama?" Adakah engkau tertak bunuh dia selepas dia ucap la ilaha illallah ya Usama? Syekh Usama diam. Nabi ulang kali yang kedua, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Adakah engkau tertak pancung dia lepas dia sebut la ilaha illallah? 3 kali Nabi ulang dengan suara yang keras. Kata Nabi yang Usama, "Aku tidak akan bertanggungjawab di hadapan Allah di atas apa yang kau buat." Usama tanya Rasulullah, orang tadi mungkin dia ucap la ilaha illallah kerana takut aku punya mata pedang. Apa jawab Nabi? Kau dah belah dadanya dan kau dah tengok hatinya, sehingga kau tahu kalau dia sebut la ilaha illallah kerana takut kau punya pedang. Maksudnya apa Nabi nak bagi tahu? Mungkin boleh jadi orang tadi ucap la ilaha illallah semata-mata untuk selamatkan diri. Tapi kalau dah sebut la ilaha illallah, jangan dibunuh. Ini prinsip perang di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang lemah tak boleh dibunuh, binatang tak boleh dibunuh, orang perempuan tak boleh dibunuh, orang tua tak boleh dibunuh, kanak-kanak tak boleh dibunuh, rumah ibadah tak boleh dibunuh, tanaman-tanaman tak boleh dirosakkan. Nak perang macam mana ni? Ya, ini peperangan bersih Nabi Muhammad SAW. Peperangan yang ada ihsan. Demikian agama Islam tersebar bukan dengan mata pedang, dengan rahmatnya agama Islam tersebar. Tapi dalam sesi ataupun 10 tahun Nabi kita di Madinah tadi, Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk berperang untuk menjaga kedaulatan umat Islam, menjaga kedaulatan negeri Islam. Dan kalau umat Islam pergi ke negara luar untuk berdakwah lalu dihalang, disuruh untuk perang. Seperti mana berlakunya peperangan Mu'tah, berlakunya peperangan yang melawan kerajaan Rom, kerajaan Parsi, semuanya dijatuhkan oleh umat Islam. Walaupun mereka waktu itu bukanlah terlalu kuat sangat, sehingga terbentuknya satu daulah Islamiyah yang begitu hebat. Baginda Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Semuanya sudah ditinggalkan kepada kita komplit. Lalu kita tak ditinggalkan oleh Nabi, kecuali semuanya sudah dibekalkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita menjalani kehidupan di atas dunia. Daripada lahir kita sampai kita mati, A to Z, semua sudah dibekalkan oleh baginda Rasulullah, panduan kepada kita melalui apa yang diajarkan dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang ditulis oleh para ulama-ulama Islam yang terdahulu. Semuanya bekalan cukup kepada kita. Dan Nabi tidak mengharapkan kita untuk hidup macam mana hidupnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidak harapkan kepada kita untuk berkorban macam mana berkorbannya Bilal bin Rabah. Nabi tidak harapkan kepada kita macam mana berkorbannya keluarga Ammar bin Yasir. Tidak. Bukan itu yang Nabi kita harapkan kepada kita. Yang diharapkan kepada kita oleh baginda Rasulullah, apa dia? Untuk selamatkan diri kita, selamatkan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk hidup di atas dunia ini taat kepada Allah, takwa kepada Allah Taala. Berikan didikan agama yang cukup dalam keluarga kita. Ini yang diharapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pesan lagi secara khusus kepada kita untuk selamatkan diri di akhir zaman. Ini menjadi kita punya tajuk juga sedikit. Hijrah di akhir zaman ini, kita nak survive di akhir zaman ini macam mana tuan-tuan? Bukan mudah untuk kita nak hidup di akhir zaman ini. Ada siapa-siapa yang masih lagi meragukan kita berada di akhir zaman? Tak perlu ragu. Kita memang pun berada di akhir zaman. Dan Nabi kita juga Nabi akhir zaman. Kata baginda Rasulullah, "Bu'istu ana wa sa'aka hatain." Aku dan kiamat ni Allah utuskan macam ni. Ini aku, ini kiamat. Dekat. Maksudnya utusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka itu sudah menunjukkan umatnya adalah umat akhir zaman. Maksudnya kita nak bagi tahu hari demi hari ini kita akan melalui cabaran yang lebih dahsyat. Yang kita nampak sekarang ni daripada kerosakan-kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, ini sikit sangat.
berbanding dengan apa yang sudah diberitahu oleh Rasulullah yang akan berlaku di akhir zaman. Yang kita nampak depan mata, ya alhamdulillah kita punya masjid, masih lagi orang datang solat, masih lagi orang mengucap la ilaha illallah, masih lagi ada madrasah tahfiz, masih lagi orang baca Quran, masih lagi orang Islam yang perempuan pakai tudung lagi, masih lagi hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita zaman sekarang. Tapi Nabi SAW beritahu akan datang satu zaman nanti orang nak datang salat. Nabi begitu, orang datang salat di masjid, tapi bila mana imam angkat takbir Allahu Akbar, imam terlupa Al-Fatihah. Yani Fatihah pun tak tahu. Lalu imam duduk diam, kata baginda Rasul. Dalam hadis Nabi begitu, imam akan duduk diam kerana tak tahu baca Fatihah. Maksudnya sampai orang yang bodoh macam tu disuruh jadi imam. Akan sampai satu zaman, maka imam akan duduk diam kerana tak tahu baca Fatihah, supaya dengan harapan makmum dekat belakang akan ingatkan imam. Makmum dekat belakang 10 kali lagi bodoh daripada imam. Pun tak tahu, tak ada seorang pun yang akan baca Al-Fatihah, tak ada seorang pun yang pandai baca Fatihah. Kata Nabi, masjid penuh waktu tu. Maksudnya ramai orang juhala, orang-orang jahil yang akan datang solat. Ini akan berlaku satu zaman macam tu. Tak ada orang yang hafal Quran, tak ada orang yang pandai mengaji, tak ada orang yang bicara soal agama. Kita punya zaman sekarang masih lagi boleh solat. Tapi zaman yang akan datang di depan kita, zaman-zaman yang cukup bahaya kepada kita. Dan sudah dipesan oleh baginda Rasulullah 1440 tahun dulu. Nabi kita sudah bekalkan kepada kita semua panduan-panduan kepada kita untuk hidup di akhir zaman. Nabi sudah beritahu kepada kita di dalam hadis kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, la yabqal Islam illa ismuh, Islam itu tidak akan kekal kecuali pada namanya sahaja. Maksudnya apa? Namanya nama masih Islam. Nama dia Muhammad, nama dia Ahmad, nama dia fulan, semua nama-nama Islam. Tapi la yabqal Islam illa ismuh, Islam itu tak kekal kecuali pada IC-nya sahaja, Muslim. Identiti agama bila nak tik Muslim. Tapi Muslimnya pada apa? Muslimnya pada nama. Pada kelakuannya tak ada Islam, pada muamalahnya tak ada Islam, pada kehidupan hariannya tak ada Islam. Buka pintu masuk ke dalam rumahnya macam rumah orang kafir, macam rumah penyembah berhala. Yang jadikan rumahnya macam rumah orang Islam apa tahu? Rumahnya kalau rumah orang Islam di akhir zaman, masuk dalam rumah nampak Allah, nampak Muhammad, poster saja Islam. Tapi isi dalam rumahnya habis mati, tak ada apa-apa. Tak ada solatul jemaah, tak ada khatam Quran, tak payah cerita khatam Quran. Solatul jemaah tak ada, rumah penuh dengan movie, habis semuanya rosak dalam rumah semua. Tapi begitu, akhir zaman akan berlaku macam itu. Dalam rumah akan rosak. Ini kita punya zaman. Kalau dulu orang akan risau anak-anaknya kalau keluar jadi rosak. Zaman sekarang tak payah risau pergi jauh jadi rosak. Tak. Duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, kunci pintu 100 kali lagi rosak daripada orang rosak di rumah. Betul atau tidak? Ini punya zaman sekarang. Ini zaman kita sekarang. 10 tahun lagi macam mana? Allah. Maka bekalkan kita sendiri takwa kepada Allah. Ilmu agama ni kena ada cukup. Jangan hidup dengan selesa dengan apa yang kita ada sekarang, dengan makan minum yang kita cukup, dengan bisnes yang kita ada. Hari-hari kita tak berlapar, hari-hari kita pergi kerja cukup bulan dapat gaji. Orang yang berniaga cukup hari dapat untungnya, dapat makan, dapat biaya anak, dapat bayar rumah, bayar kereta. Kita sudah rasa selesa. Keseriusan ini tidak lama tuan-tuan. Nabi beritahu satu zaman nanti bila datang akan berlaku satu zaman, akan berlaku krisis. Dan ini permulaan kepada krisis ini sudah nampak. Krisis apa? Krisis makanan. Dan krisis makanan ini khas berlaku kepada umat Islam. Nabi beritahu dalam hadis sahih Imam Muslim, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnatun, akan berlaku satu zaman di mana fitnah pada zaman itu orang yang berbaring lebih baik daripada orang duduk, dan orang duduk lebih baik daripada orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Maksudnya lebih baik tak keluar rumah, lebih baik duduk dalam rumah saja. Qala Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kamu nak suruh kepada kami buat pada zaman tersebut? Ini zaman kalau jalan fitnah, kalau berlari fitnah, kalau keluar daripada rumah terdedah kepada fitnah. Fitnah ini maksudnya apa? Terdedah kepada kerosakan. Di mana-mana pun semuanya orang akan rosak.
Jangankan keluar daripada rumah pergi shopping mall, pergi sekolah agama, madrasah tahfiz, pusat kepada kerosakan akan ada di sini. Akan berlaku zaman tersebut, dan ini zaman kita sekarang. Kerosakan di mana-mana berlaku. Masjid pun orang buat kerosakan juga, di hadapan Kaabah pun orang buat kerosakan juga. Di mana-mana pun kerosakan itu berleluasa. Kata baginda Rasulullah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau macam tu umat kamu pada waktu itu kau nak suruh buat apa? Apa yang nak buat waktu itu?" Apa kata Nabi SAW? Kata baginda Rasulullah SAW, "Man kana lahu ibilun falyalhik bi iblihi." Barang siapa yang ada bela unta waktu itu, maka ikatlah unta masing-masing, simpan di rumahnya. Wa man kanat lahu ghanamun, siapa orang yang ada kambing, maka jagalah kambing, bela kambing di rumahnya. Wa man kanat lahu ardun, siapa orang yang ada bumi, ada tanah, maka duduklah, peliharalah tanahnya. Apa maksudnya? Siapa yang ada apa-apa jalan untuk menyelamatkan krisis yang akan berlaku pada ketika itu, selamatkan diri masing-masing. Ini krisis-krisis yang akan berlaku di akhir zaman nanti, ataupun zaman yang tak jauh lagi. Maksud saya nak bagi tahu ini, kita jangan selesa dengan keadaan kita sekarang. Soalan ini tak berkekalan lama, tuan-tuan. Kita ni hari demi hari menuju kepada hari segala-galanya akan pupus. Yang ada di atas muka bumi ini semuanya sudah kering. Sampai ini hadis Rasulullah SAW, Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi beritahu pesanan kepada umat Islam di akhir zaman, satu hari nanti. Tapi ini mungkin zaman itu belum sampai sekarang lah. Satu zaman nanti kata Nabi, masing-masing kalau ada kambing, boleh ada kambing. Kalau ada tanah, cocok tanam sendiri. Kerana apa nak beritahu? Di luar kalau kamu pergi keluar waktu itu, dah tak ada makanan untuk kamu di luar situ. Kerana apa? Kerana akan berlaku krisis. Dan itu zaman sudah dekat dengan zaman kemunculan Dajjal. Zaman kemunculan Dajjal akan keluar, kita tahu. Dajjal akan keluar di zaman ini, dunia sudah kontang kering daripada makanan. Yang ini umat yang hidup, manusia yang hidup atas muka bumi ini sudah ditentukan. Cari jalan nak survive. Macam mana nak hidup lagi di atas muka bumi? Yang hilang kerjanya, hilang pendapatannya. Bukan apa yang kita nampak hari ini sekarang ada permulaan kepada perkara tersebut. Apa yang dirancang oleh orang-orang kafir yang berlaku di atas dunia sekarang, dengan musibah-musibah yang berlaku sekarang. Berapa ramai orang hilang kerja, berapa ramai orang hilang bucu pendapatan, berapa ramai orang jadi miskin, berapa ramai orang hilang hal tujuh hidup, semua hilang. Dan ini adalah permulaan pada zaman yang lebih teruk lagi akan berlaku. Jadi di hadapan kita ni, tuan-tuan, bukan zaman yang lebih senang. Ya, senang dari segi pembangunan, akan lebih maju lagi dari segi teknologi. Tapi zaman yang makin akan datang ini, zaman yang lebih dahsyat kepada cabaran iman. Kerana apa? Bila turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal nanti, ini satu dunia dia yang kontrol. Satu dunia dia yang kontrol waktu itu. Orang nak makan, satu suap makanan, kena pergi jumpa Dajjal. Dia akan berjalan satu dunia. Tak ada satu tempat pun kecuali Dajjal akan sampai, kecuali tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Dua tempat tu saja dia tak boleh kejar. Selain daripada itu, semua dia akan pergi. Satu dunia waktu itu dia akan kontrol. Kalau satu tempat dia kata turun hujan, hujan turun. Satu tempat dia kata kemarau, kemarau. Satu tempat dia kata tak ada makanan, tak ada makanan. Maka baginda Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, waktu itu macam mana umat Islam akan survive? Orang beriman nak survive macam mana?" Maka kata Nabi SAW, orang beriman waktu itu mereka akan survive dengan apa? Dengan mempunyai iman. Kekuatan iman mereka. Orang yang dibekalkan dengan ilmu agama, dengan takwa yang cukup, bila nampak Dajjal dihadap di dahinya, kata Rasulullah, fa innahu aqwaral ain, ini Dajjal matanya buta sebelah. Dajjal ini matanya buta sebelah. Dia ada dua mata, tapi buta sebelah. Kenapa Allah jadikan dia macam tu? Nak bagi tahu matanya yang buta pun dia tak boleh sembuhkan, supaya jadi panduan kepada orang yang melihatnya. Macam mana orang ini boleh ngaku diri sebagai Tuhan? Dia sendiri mata buta dia tak boleh sembuhkan, tapi Allah jadikan juga ujian kepada umat akhir zaman. Dan akan tertulis di dahinya perkataan kafir, tertulis di dahinya. Kata baginda Rasulullah, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa waktu itu, bila nampak Dajjal, mereka akan kata, "Shadaqa Rasulullah." Benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Adapun orang beriman yang tak bertakwa kepada Allah, yang beriman pada namanya sahaja, yang tak ada didikan agama yang cukup, yang ketandusan makanan,
yang tak boleh hidup dengan tak ada kemewahan keduniaan. Nampak saja Dajjal dengan segala keistimewaan yang akan ditunjukkan oleh Dajjal. Nampak matanya buta sebelah, nampak dahinya tertulis kafir, tetap akan ikut di belakang Dajjal. Ini zaman yang akan datang depan nanti, tuan-tuan. Zaman yang akan kita lalui, zaman yang lebih teruk lagi daripada apa yang berlaku di zaman kita sekarang. La yabqal Islam illa ismuhu, kata baginda Rasulullah. Islam tidak kekal kecuali pada namanya. Wala yabqal Quran illa rasmuhu. Quran tidak kekal kecuali pada tulisannya saja. Apa maksud Quran tidak kekal kecuali pada tulisan? Maksudnya Quran ini ada di mana-mana, mushaf Quran. Di sini ada, di rumah kita ada, di kereta ada mushaf Quran, di kedai ada mushaf Quran, di mana-mana pun ada mushaf Quran. La yabqal Quran illa rasmuhu. Quran itu tidak kekal kecuali pada tulisannya saja. Yang ada tulisan Quran, tapi umat Islam sudah tidak mengambil panduan daripada Quran, sudah tidak ada hubungannya dengan Quranul Karim. Maka demikian umat akhir zaman akan hidup, kata baginda Rasulullah, masajiduhum amirah, dan masjid-masjid mereka waktu itu megah, kata Nabi SAW. Masjid-masjid mereka canggih-canggih, masjid-masjid mereka besar-besar. Ini zaman bila ni? Jauh lagi zaman dulu, zaman kita. Zaman yang masih canggih-canggih, hebat-hebat kita punya masjid semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Walakinnahu khurabun minal huda. Tapi masjid-masjid yang canggih itu, kata baginda Rasul, khurabun minal huda, masjid-masjid yang jauh daripada jalan hidayah. Masjid sudah lagi tidak menjadi tempat interesting untuk orang. Sudah boleh kira pakai jari orang yang datang solat. Sudah boleh kira di mana hilangnya kaum lelaki yang disunatkan dengan sunat kifayah ataupun fardu kifayah untuk datang solat. Sudah boleh dikira dengan masjid yang besar, boleh dikira dengan orang yang duduk di qaryah tersebut, berapa ramai orang datang solat, berapa ramai orang datang solat subuh. Bukan masjid itu dikira dengan solat Jumaat, tak, bukan itu. Zaman kita sekarang berapa ramai orang yang kakinya menjejaki masjid hanya ketika solat Jumaat. Adakah itu tak ada orang beriman? Adakah orang macam ini boleh mengharapkan untuk mati di masjid? Adakah orang macam ini boleh harapkan mati ketika sujud? Jangan mimpi. Jangan mimpi. Mana boleh kita nak mengharapkan kematian seperti itu kalau kita dengan masjid kita ada hubungan? Kalau kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala jauh? Boleh dikira di mana-mana pun. Satu dunia boleh dikira tempat-tempat yang ada masjid, dikira dengan ahli qaryah tersebut. Berapa ramai orang yang hatinya terikat dengan masjid? Berapa ramai orang yang kakinya senang melangkah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Akan sampai satu zaman, kata Nabi, masajiduhum amirah, tapi masjid itu tidak menjadi pusat penyebaran dakwah. Masjid itu tidak menjadi tempat untuk berkumpulnya orang ramai. Masjid itu tidak menjadi tarikan kepada mereka. Yang menjadi tarikan kepada mereka apa dia? Hiburan-hiburan. Yang dikejar oleh umat pada zaman tersebut, artis. Yang dikejar hiburan. Ini hakikat berlaku di zaman 100 tahun akan datang. Zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang. Yang orang Islam yang tadi Nabi sebutkan, la yabqal Islam illa ismuhu. Islam itu tidak kekal pada namanya. Namanya Muhammad, namanya Abu Bakar, namanya Utsman, namanya sekian-sekian, namanya nama para rasul, namanya nama-nama Asmaul Husna, Aisyah, Fatimah, apa semua nama-nama yang baik. Tapi kejar artis, kejar pemain bola sepak, kejar hiburan, pusat-pusat hiburan. Di situ jadi mereka punya fokus. Untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, mereka boleh berkorban main apa saja. Tapi kalau untuk datang program ilmu, untuk datang salatul jemaah, baik nak keluar pergi makan ni, hari ini dia cuti, tak ada hari lain untuk pergi bersama-sama jalan yang keluarga. Kalau ada program di surau, di masjid, saya nak pergi ziarah orang tua ni, tak ada lain kalau ada. 1001 alasan akan ada. 1001 alasan yang termasuk kita juga, termasuk kita semua. 1001 alasan yang kita akan create bila mana kita ini tertarik, hati kita terpanggil untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, satu hari nanti kita akan juga datang ke masjid. Satu hari nanti kita bukan datang ke masjid dengan rela hati ke, dengan tak rela hati ke, akan dipapak pula kita datang ke masjid. Tak cukup dengan itu, kita duduk di depan sekali, depan lagi daripada imam.
Yang dulunya kalau kakinya tak pernah melangkah ke masjid, yang hari sampai satu hari itu nanti dia datang duduk paling depan sekali. Tak cukup soft paling depan, duduk depan imam pula tu. Iaitu bila salatul jenazah. Dia punya badan duduk depan dengan imam. Ini kita perlu fikir keadaan kita waktu itu. Dan keadaan kita kalau sampai waktu itu, kita nak harapkan yang kalau datang kematian kita nak solat ribuan orang. Macam mana kita nak harapkan kalau kita matinya kita sampai kita nak solatkan ribuan orang? Ini ribuan orang kalau nak solatkan kepada kita, adakah dengan kita boleh bayar duit untuk suatu jenazah? Tak, bukan dengan membayar duit, tidak. Tapi dengan hidupnya kita di atas muka bumi, khidmat kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Khidmat kita kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita buat di atas bumi, di atas dunia hari ini, itulah yang akan menggambarkan bagaimana kita punya kematian ini. Berapa ramai kematian yang kita nampak dalam mata kita sekarang itu, berapa banyak kematian yang kita cemburu. Kita nampak depan mata kita hari-hari, kita nampak orang ini mati, Masya Allah, tabarakallah. Ribuan orang yang datang solat. Orang ini pula mati, Masya Allah, tabarakallah. Mati pula di malam Jumat. Orang ini mati, Masya Allah, tabarakallah. Mati di pagi Jumat. Orang ini mati, Masya Allah, matinya ketika sujud, matinya ketika di masjid, matinya ketika qiyamul lail, matinya ketika di dalam bulan Ramadan. Berapa banyak orang kita nampak macam tu. Orang ini, Masya Allah, tabarakallah, matinya ratusan ribu orang solatkan di dalam negara, di luar negara semua dalam solat. Sebabnya apa? Dengan duit? Nah, sebabnya kerana dia hidup di atas muka bumi, ada baktinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita perlu cari sebab untuk kita ini perlu menjadi satu sebab sekurang-kurangnya hidupnya kita di atas dunia ini ada manfaat untuk agama Allah Taala. Manfaat untuk agama Allah Taala ini bukan datang daripada para alim ulama saja. Bukan maksud saya di sini semua orang kena mengaji kitab atau jadi orang-orang alim. Tak, mana boleh semua orang jadi orang alim. Tak, masing-masing dulu dalam bidangnya yang ada di sini. Yang doktor, ya doktor. Yang engineer, ya engineer. Yang berniaga, yang berniaga. Masing-masing dengan kerjanya masing-masing. Tapi pikirkan untuk agama Allah Ta'ala apa yang kita buat. Untuk agama Allah Ta'ala, untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, apa yang kita buat. Itulah yang akan memberikan gambaran di akhir umur kita kalau kita mati, berapa ramai yang akan solatkan kita punya jenazah. Itu yang kita harapkan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dengan duit kita tak boleh mampu untuk membeli orang untuk doakan kita punya kematian. Ya paling tidak bila kita mati nanti, kata Sayyidina Umar, setiap hari akan kedengaran orang akan kata telah meninggal ke bulan, telah meninggal di bulan. Kata Sayyidina Umar, akan datang satu hari nanti kamu pula akan kata, kamu pula akan sebarkan berita telah mati Umar bin Khattab. Macam tu juga hakikatnya kita pun. Kita buka WhatsApp, Facebook hari-hari ada poster inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan sudah kembali ke rahmatullah. Kita perlu rasa waktu itu satu hari aku punya muka akan naik di sini. Dan itu satu hari itu tak ada orang tahu pun. Itu yang merisaukan. Tak ada orang tahu pun. Maka kita tidak ada pilihan lain di atas dunia ini kecuali hidup bertakwa kepada Allah. Kita punya umur berbagi tak jauh pun. Boleh kita hidup 1000 tahun macam umat zaman Nabi Nuh AS. Tak ada orang boleh hidup macam itu. Boleh hidup 500 tahun macam umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Tak ada. Ada orang yang hidup panjang macam tu pun. Maksudnya kita punya umur tak panjang. Umur umat ini diberikan umur yang pendek. Tapi umur pendek ini sudah diberkatkan segala bentuk kebaikan, segala bentuk gandaan pahala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bekalkan kita punya diri dengan takwa kepada Allah. Bekalkan kita punya diri dengan ilmu agama yang cukup. Bekalkan ahli keluarga dengan ilmu agama yang cukup. Anak-anak kita yang sedang membesar, bekalkan mereka dengan bertakwa, dengan ilmu agama yang cukup. Hanya dengan ilmu agama yang cukup sahaja yang akan selamatkan mereka di akhir zaman. Tak ada satu perkara lain yang boleh kita selamat di akhir zaman kecuali dengan berpegang teguh dengan agama Allah. Kerana kita ini berada di zaman orang yang melakukan kerosakan di atas nama agama. Ini yang lebih merisaukan. Kalau yang melakukan kerosakan di atas nama lain yang memang nampak depan mata. Tapi zaman kita sekarang zaman orang yang melakukan kerosakan dengan nama agama. Berapa ramai orang yang terpesong dengan nama agama. Maka hati-hati kita. Bekalkan ilmu agama yang cukup. Ilmu agama yang saya masukkan di sini bukan hanya setakat pandai salat, pandai puasa, tak. Ilmu agama yang boleh mereka memimpin keluarga mereka. Ku anfusikum wa ahlikum. Selamatkan diri kalian, selamatkan ahli keluarga kalian daripada api neraka Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita punya kehidupan. Mudah-mudahan Allah Taala bekalkan kita dengan ilmu agama yang cukup, bekalkan dengan iman yang kuat, dan kita menjadi orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Ahli keluarga kita, anak-anak kita, ahli karya kita, saudara mara kita semuanya insya-Allah mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah. Umurnya kita yang berbagi akan diberikan husnul khatimah, akan diberikan kematian yang baik, diampunkan segala dosa kita yang kecil yang besar, dan kita akan teruskan kehidupan yang berbagi di atas dunia ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Ala billahi taufiq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.